Selamat pagi anak-anak 3 Masjid Abdullah. Hari ini Ahad 5 Julai 2020. Kita berada dalam bab 6, sudut dan tangent bagi bulatan. Subtopik hari ini kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent kepada bulatan. Jadi objektif pembelajaran hari ini menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent kepada bulatan. Kriteria kejayaan yang pertamanya menentukan tangent sepunya bagi dua bulatan. Dan yang keduanya, menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan konsep tangent kepada bulatan. Okey, jadi anak-anak kita lihat dulu konsep tangent sepunya, tangent sepunya kepada dua bulatan. Okey, apa maksud tangent sepunya? Tangent sepunya sebenarnya ialah satu garis lurus yang merupakan tangent kepada kedua-dua bulatan tersebut. Okey, maksudnya garisan ini ialah tangent kepada bulatan yang pertama dan tangent kepada bulatan yang kedua. Jadi bagi dua bulatan ini sama saiz, kita akan bandingkan sama saiz dengan berbeza saiz. Okey, apa akan terjadi kalau dua bulatan sama saiz yang terpisah antara satu sama lain? Jadi ada 4 tangent sepunya yang akan dibentuk, iaitu tangent sepunya yang ini 1, 2, 3, 4. Okey, bagi yang berlainan saiz juga terdiri daripada 4 tangent sepunya. Okey, 3, 4. Jadi ini ialah tangent sepunya. Sekarang kita lihat pula contoh apabila dua bulatan itu terletak bersentuhan antara satu sama lain. Okey, jadi tadi 4 tangent sepunya sekarang akan menjadi 3 tangent sepunya. Yang pertama, 2 dan juga 3. Kalau dua bulatan yang berlainan saiz juga akan membentuk 3 tangent sepunya, 2 dan 3. Okey, jadi kita kena tahu di mana kedudukan tangent sepunya. Tangent sepunya akan menyentuh satu titik pada bulatan yang pertama dan juga pada bulatan yang kedua. Okey, jadi dia adalah tangent sepunya sebab dia merupakan tangent kepada bulatan yang pertama dan juga tangent kepada bulatan yang kedua. Okey, apa akan terjadi jika bulatan dua bulatan itu bersilang antara satu sama lain? Kita tengok tadi kalau dia tak bersilang, dia akan membentuk 4 tangent sepunya. Sama ada dia sama saiz ataupun berlainan saiz. Okey, bagi yang bersentuhan antara satu sama lain pada satu titik, dia akan membentuk 3 tangent sepunya. Sekarang apa akan terjadi jika bulatan itu bersilang? Bersilang antara satu sama lain. Bagi bulatan sama saiz, dia akan membentuk 2 tangent sepunya. Kalau dia berlainan saiz, dia juga akan membentuk 2 tangent sepunya. Tetapi sekiranya bulatan tersebut berada di dalam bulatan yang lebih besar daripada dia, dia hanya akan membentuk 1 tangent sepunya. Okay. Jadi bila kita tahu apa konsep tangent kepada bulatan, maka kita akan dapat mengenal pasti berapakah tangent sepunya bagi dua bulatan, sama ada dia bersilang ataupun tidak bersilang antara satu sama lain. Baiklah, sekarang kita gunakan konsep tangent sepunya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan di sini. Okey, Raja menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan B dengan jejari 4 cm dan juga 3 cm. Maksudnya bulatan yang pertama 4 cm, bulatan yang kedua 3 cm. PQRS adalah tangent sepunya, tangent sepunya. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan sudut X? Soalan bertanya tentang X. X ini adalah mewakili sudut. Okey, jadi kita buatkan satu garisan, katakan kita buat satu garisan yang menyambungkan B kepada garisan
AQ. Jadi kita akan nampak satu segi 3. Okay, kita warnakan dengan warna hijau. Okay, ini ialah segitiganya. Macam mana kita dapat 7 cm ni? Macam mana kita dapat 7 cm ini? Okay, ini ialah 3 cm, jejari pertama 3 cm, jejari kedua 4 cm. Tetapi bila kita potong melintang, jarak ini 3 cm dan bakinya akan jadi 1 cm. Okay. Asalnya jejari AQ adalah 4 cm. Okey, macam mana saya tahu AB adalah 7 cm? Kalau ini 4 cm, ini juga jejarinya 4 cm. Kalau ini 3 cm, ini juga adalah jejarinya 3 cm. Jadi 3 cm tambah 4 cm, kita akan dapat 7 cm. Okey, jadi saya dah ada 2 sisi. Sekarang saya nak cari nilai X. Ini ialah 90 darjah. Sisi yang bertentangan dengan 90 darjah ialah hipotenus. Sisi yang duduk di sebelah dengan X, kita namakan sebelah. Okey. Imbas kembali trigonometrik. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Sekarang saya ada S dan juga H. Saya ada S dan juga H. So saya kena tengok mana? S, H. So saya kena tengok cos. Saya akan gunakan trigonometry cos. Cos bermaksud, sekarang saya nak mencari nilai X kan? So cos sudut X sama dengan sebelah. Sisi sebelah saya ialah 1 cm per hipotenus 7 cm. Saya nak mencari nilai X, saya tinggalkan X di sebelah kiri. Sama dengan saya pindahkan cos ke sebelah kanan, dia akan menjadi sumsangan 1/7. Tolong tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, pastikan bila ada pecahan, hurungkan pecahan ini. Kalau tak, dia hanya akan buat sumsangan cos bagi 1 saja. Lepas tu jawapannya bagi 7. Jadi jawapan kita akan salah. Okey. Jadi X akan bersamaan dengan tekan kalkulator shift cos. Kalkulator shift cos. Okey. Lepas tu buat kurungan 1/7. Dan jadi jawapannya kita akan dapat 81.79 darjah. Tolong tekan sendiri sekarang. Semak, dapat tak 81.79 darjah? Okay, kemahiran menekan kalkulator perlu dipraktikkan dari semasa ke semasa. Okay, jangan setakat melihat contoh sahaja. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Sebatang kayu disandarkan kepada sebuah tayar seperti dalam rajah. B ialah titik sentuhan. Kalau B ialah titik sentuhan, maksudnya B adalah ketangenan. Titik ketangenan. W juga adalah titik sentuhan. Kalau saya sambungkan W kepada pusat, V kepada pusat, okay, ini akan membentuk jejari. Sudut di sini akan jadi 90 darjah. Ini juga adalah 90 darjah. Okey. So sekarang soalannya ialah diameter tayar ialah 50 cm. Kalau diameter tayar ialah 50 cm, maka jejari mesti diameter 50 cm. Jadi jejari mesti 25 cm. Separuh jejari akan jadi 25. Jarak YW 1.2 meter. 1.2
meter. Dengan menganggap bahawa jalan raya itu ialah jalan lurus, hitungkan VY. V ke Y. V ke Y. Okay. Sekarang, kita dah belajar dua tangent kepada suatu bulatan. Kita dah belajar dua tangent kepada suatu bulatan. Katakan saya buat macam ni. Okay. Kita dah belajar dua tangent kepada suatu bulatan. Waktu itu kita katakan YW sama panjang dengan VY. Betul tak? Masa kita belajar tu. Kita katakan sudut yang terbentuk di sini sama dengan yang ni. Ini 90 darjah, 90 darjah. Ini akan sama dengan yang ini. Jadi, VY akan sama dengan apa? Akan sama dengan 1.2 meter. Okey, 1.2 meter. Baiklah, sekarang soalan B pula. Soalan B pula, jarak di antara jarak di antara pusat tayar dengan titik Y dalam meter. Maksudnya, pusat tayar ke titik Y ini berapa meter? Soalan nak meter tadi kita gunakan cm. Soalan nak meter, kita guna cm tadi. Dan jawapan kita perlu dua tempat perpuluhan. Okey. Cuba fikirkan macam mana nak selesaikan. Baiklah, kita tengok penyelesaiannya. Kalau 20 cm tadi, ini ialah 25 cm, sorry, ini 25 cm 25 cm bersamaan juga dengan 0.25 meter bahagi dengan 100. Okey. Jadi ini ialah titik ketangenan, dia membentuk 90 darjah pada W. Okey. Soalan nak OY, maksudnya pusat kepada Y. OY ini adalah bertentangan dengan 90 darjah. Maka OY ini adalah hipotenus. Untuk mencari hipotenus, kita menggunakan dua sisi. Kuasa 2 kan, 0.25 kuasa 2 tambah 1.2 kuasa 2. Puncakan jawapan. Hipotenus, kita menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari hipotenus dalam kes ni. Okey, maka kita akan mendapat jawapan 1.23 meter. Betul kepada dua tempat perpuluhan. Ini ialah konsep teorem Pythagoras. Okey, hipotenus datang daripada sisi pertama kuasa 2 tambah sisi kedua kuasa 2, puncakan jawapan tersebut. Okey, selepas dapat jawapan, betulkan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi latihan untuk hari ini anak-anak, muka surat 159, muka teks tingkatan 3, uji minda 6.3E, soalan 1, 2 dan 3. Okey, yang tiada buku teks bolehlah rujuk slide yang cikgu akan share dalam Google Classroom dan juga WhatsApp group. Okey, seperti biasa, tips soalan. Raja menunjukkan keratan rentas daripada pandangan atas, tong berpusat di O. Dinding lurus KLM. Kalau ini ialah dinding lurus KLM, maka ini adalah tangen kepada bulatan. Ini bermaksud sudut yang terbentuk antara tangen kepada bulatan dengan jejari sudut di sini ialah 90 darjah. Kalau yang tu adalah 90 darjah, ini berapa? So yang warna biru ini akan menjadi
180 darjah, katakan saya letak katakan A lah. Okey. A sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 75 darjah. So kita akan dapat A 15 darjah. Baiklah, sekarang kita lihat A tidak akan bersamaan dengan X sebab panjang NL tidak sama dengan NP. NL tidak sama dengan NP. Jadi kita kena cari langkah lain macam mana nak selesaikan. Okey, saya nampak bentuk ni. Ini ialah sudut antara perentas dengan tangen kepada bulatan 75. Jadi daripada perentas ini dia akan membentuk satu sudut pada militan. Ini bermaksud X dengan katakan B di sini. X tambah B akan sama dengan, kita buat andaian X tambah B akan bersamaan dengan 75 darjah. Sebab ini ialah sudut setara, sudut daripada tangen kepada bulatan dengan perentas. Perentas buat di sudut di tembeling meja. Sudut ini adalah jumlahnya akan sama dengan 75 darjah. So, kalau saya dapat B, barulah saya boleh dapat X. Jadi A tadi, jawapan sudut A ini tidak membantu saya walaupun kita dah buat, tetapi kita dapati jawapan ini tidak membantu saya. Okey. Jadi cari jalan lain pula untuk dapatkan nilai B. Okey, tengok nilai ini. Sudut pada lilitan, sudut pada pusat. Bermaksud, katakan sudut C, saya label C. Sudut C akan jadi 2 kali ganda sudut pada lilitan. Ini bermaksud sudut C adalah 130 darjah. Kalau saya tahu sudut C 130 darjah, boleh tak saya tahu sudut B? Bolehlah, sebabnya ini ialah jejari. Jejari. Okey, jejari yang sama bermaksud segitiga yang dibentuk di sini adalah sama saiz pada kakinya. Kalau saya dah tahu C 130, jadi sekarang saya nak tahu B. B akan jadi 180 darjah tolak keluar. Kita tengok segitiga yang ini, kita tengok segitiga yang ini, yang warna biru ini. Tolak keluar 130 darjah, kemudian ia bahagi 2. So kita akan dapat 50 darjah bagi dengan 2, 25 darjah untuk B. Untuk B. Sekarang saya dah tahu B dan saya tahu X tambah B sama dengan 75 darjah. Tadi Okey. So boleh tak saya cari nilai X sekarang? Tolong lengkapkan sendiri. Okey, X tambah apa? Okey, maksudnya kat sini B saya berapa? X tambah apa? X tambah apa sama dengan 75 darjah. Oleh itu X sama dengan berapa? Tolong cari jawapan tersebut. Lengkapkan semua jalan kerja. Tengok, tak semestinya apa yang kita keluarkan daripada maklumat ini berguna. Tidak semestinya. Okey? Tetapi jalan kerja di sini boleh
dibuat selain daripada yang cikgu tunjukkan. Ada jalan kerja lain tetapi cikgu tak tunjukkan di sini sebab dia lebih panjang daripada yang cikgu tunjuk di sini. Okey. Kalau nak tahu, explore sendiri. Mana lagi jalan kerjanya yang boleh dibuat. Okey, ini ialah 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu tunjukkan sikit clue apa lagi jalan kerja yang boleh dibuat. Boleh ambil yang ini. Cari sudut ini. Ini 1, 2, 3, 4. 4 bucu bermaksud sisi 4, 360 darjah. Ini juga boleh dibuat. Tetapi saya tak buat yang ini sebab jalan kerjanya lebih panjang. Tetapi kalau anak-anak nak buat, tak salah. Tak ada salahnya. Okey, dia akan membawa kepada jawapan yang sama. Okey, sekarang kita lihat pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Tolong lihat dulu soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O, PQ ialah tangent kepada bulatan. Kalau PQ ialah tangent kepada bulatan, kita tahu ini ialah 90 darjah. Conteng dekat kertas soalan, conteng dekat buku latihan, buku latihan bukannya buku teks. Buku latihan setelah salin soalan, conteng pada buku latihan sebab dia menunjukkan tangent kepada bulatan. So saya dah boleh conteng 90 darjah di situ. Di bawah PQ sama dengan 2 OP. P ke Q sama dengan 2 OP. Maksudnya 2 kali jejari. Kalau ini ialah J, ini ialah 2J. Okey, 2OP. Sekarang nyatakan, okey, tentukan sudut X dan sudut Y, nyatakan dalam darjah dan minit. Maksudnya jawapan kita kena ada darjah, kena ada minit. Okey, sekarang soalan ini kita tidak ada sisi tetapi kita diberi clue bahawa PQ sama dengan 2OP. Jadi kita akan gunakan trigonometry. Ingat lagi, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Okey. Sekarang X berada di sini, saya ada tentang, sisi tentang, saya ada sisi tentang, saya ada sisi sebelah. Tentang dengan sebelah saya gunakan tangent. Saya akan gunakan tangent. X sama dengan, sisi dia ialah jejak J, sisi ni ialah J, tentangnya ialah J, sisi ni ialah 2J. So J bahagi dengan 2J. Tentang bahagi sisi. Tangent saya ada T dan juga S. Tentang bahagi dengan sebelah. J dengan J dihapuskan, saya dapat 1/2. Tangent X. X pindahkan tangent ke arah bertentangan, dia akan jadi tangent songsangkan kurungkan 1/2. Tekan dalam kalkulator shift tangent 1/2. Anda akan dapat jawapan. Saya buat X untuk semua, nanti buatlah sendiri Y. Okey, jadi X akan bersamaan dengan 26 darjah. Soalan nak dalam bentuk darjah dan minit tau. Okey. Jawapan akan beri kita saya buat dalam ni dulu. Kalkulator akan beri kita dalam bentuk macam ni. 26.565 darjah. Tetapi oleh kerana jawapan nak dalam bentuk minit dan darjah, tekan butang ini, darjah, minit, saat dalam kalkulator anda. Tekan yang ni, dia akan tukar kepada darjah dan minit. 26 darjah. Okey, kalkulator hanya akan menggunakan macam ni. 26, 33 darjah, 54.18.
Calculator akan beri jawapan dalam bentuk begini. Tetapi simbol yang pertama ini adalah darjah. Simbol yang kedua ini sebenarnya merujuk kepada minit dan yang di belakang ini ialah saat. Saat. Yang di belakang ini ialah saat. Okey. Jadi kita tengok 33 minit. Tetapi kalau belakangnya ialah 30 dan ke atas, kita kena naikkan jadi 34 minit. Okey, minit ditulis dalam bentuk macam ni. Ini darjah, ini minit. Okey, minit ditulis dalam bentuk begini. Minit. Okey, kenapa 30 darjah? Sebab jam kita bulat, potong separuh, sampai sini ialah 30, ini ialah kosong. Lebih daripada separuh, lebih daripada 30, separuh jam ialah 30 minit ni, 30 saat lebih daripada 30. Ini bermaksud kita akan bawa satu ke depan. Okay, bila saat 30 dan lebih, kita akan bawa satu ke depan. Okey, sekarang kita dah ada nilai X. Soalan seterusnya, saya cari X. Anak-anak semua cari Y. Saya berikan clue. Soalan seterusnya nak cari Y, tetapi kita tak ada cara untuk cari Y secara terus. Kita tahu Y datang daripada sudut pada lilitan. Ini ialah sudut pada pusat. Jadi cari 2Y. Cari sudut bagi 2Y dulu. Maksudnya, sekarang saya ada untuk Y, untuk Y saya padam semua dulu. Untuk Y saya ada yang macam ni. Ini J saya, ini 2J saya. Ini ialah Y, sudut pada lilitan. Ini ialah sudut pada pusat yang dicangkumi oleh lengkuk yang sama. Okey, kalau ini Y, ini akan jadi 2Y. Saya nak mencari Y. So, saya tengok saya ada apa? Sisi tentang sisi sebelah. Saya masih gunakan tentu tak single. Tangent apa? Tangent 2Y sama dengan tentang bahagi sebelah 2J bahagi 1J. So tangent 2Y sama dengan J bagi J habis 2. Okey. Sekarang saya nak pindahkan, saya nak cari 2Y. So saya pindahkan tangent ke arah bertentangan, tangent, shift tangent nanti 2. So cari sampai Y berapa. Saya nak Y berapa. Cuba buat. Jawapan mesti dalam minit dan darjah. Cikgu dah tunjukkan tadi minit dan darjah. Cuba lengkapkan sendiri. Okay, untuk soalan ni tidak ada cara pendek untuk cari nilai Y. Okay, kita mesti ambil daripada ini. Cari sudut ini, Y adalah separuh daripada 2Y ini. Okay, sudut pada lilitan dengan sudut pada pusat. Konsep tersebut perlu diaplikasikan. Okey, sekarang kita tengok soalan 3. Soalan 3. Baiklah, bagi soalan 3, baca soalan baik-baik. Raja di bawah menunjukkan sistem gear suatu mesin rantai AE. A ke E, B ke C bertemu pada kedua-dua gear pada A, B, C. Maksudnya, ini ialah tangent kepada bulatan. Sudut yang terbentuk di sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Jadi, diberi OA 6 cm, DC 4 cm, okay, CDE 130 darjah.
cari nilai X. Untuk mencari nilai X, senang saja. Senang saja kalau anda nampak hubungannya. Kita tengok sisi ini dulu. Kita tengok poligon yang terbentuk kat sini. Ini ialah sisi apa? 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu. Kalau dia 4 bucu, dia sisi 4 tau. Sisi 4. Dalam satu sisi 4, jumlah sudut 360 darjah. Sisi 4, jumlah sudutnya mesti 360 darjah. Bagi sisi 3, jumlah sudut di dalamnya mesti 130 darjah. Okey, kalau saya nak tahu sudut M ini, okay, sudut M akan bersamaan dengan 360 darjah tolak keluar 90 darjah tolak keluar 90 darjah tolak keluar 130 darjah. So saya ada sudut berapa? Saya ada 50 darjah. 50 darjah. 90, 180, okey, sudut N 50 darjah. Okey, sekarang kita lihat, kita tengok sudut M di sini adalah bertentangan dengan sudut yang terbentuk di sini. Kalau ini 130 darjah, ini juga 130 darjah. Okey, bermaksud ini adalah setara. Nilai X dah boleh dapat ke? Bermaksud kita dah boleh cari nilai X. Kalau saya tahu ini juga 130, jadi nilai X berapa? Jadi tengoklah segi 4, sisi 4 yang ni pula. Dalam satu sisi 4, konsepnya jumlah sudut 360 darjah. So boleh saya cari nilai X? Bolehlah. Okey, tolong lengkapkan sendiri. Okey. Sekarang cari panjang dalam cm betul kepada 4 angka bererti. Cikgu buat imbasan semula 34.125. Angka bererti bermula di sini. Okey, kalau ini ialah katakan ini ialah 3 angka bererti pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kelima. Saya nak 4 angka bererti saja. Jadi 34.1, okey, saya nak 4 angka bererti saja tau. Tengok sebelahnya, kalau sebelahnya 5 ataupun lebih, bawa ke depan. Dia akan jadi 34.13 cm. Okey, angka bererti pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita nak berhenti di angka bererti yang keempat sahaja. Okey, jadi sekarang barulah kita nak masuk, nak mencari panjang bagi A ke M. A ke M berada di sini. Okey, buat satu garisan. Buat satu garisan, ini ialah tanjent kepada bulatan. Jadi ini akan bentuk 90 darjah. A ke M adalah sisi ini. Saya tahu ini ialah 100 X, saya ialah 130 darjah. Separuh daripada X, katakan sudut ini, bila kita bahagikan dia akan jadi separuh. Katakan nilai, kita bagi nilai M lah. Tak nak nilai M, M dah ada kat dalam tu. Okey, katakan saya bagi katakan E lah. Okey, sudut E akan jadi 130 darjah bagi dengan 2, 65 darjah. Ini 65 darjah. Okey, so saya nak mencari nilai M. Nilai M letaknya di, ini akan jadi sudut saya, ini akan jadi tentang, sisi tentang. Ini akan jadi sisi sebelah. O ke M ialah hipotenus. O ke M ialah hipotenus. Sekarang, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak
single. Sekarang saya perlu cari T, iaitu AM saya. Dan saya diberi sisi OM. OM ialah sisi sebelah. Sebelah dengan S dengan T. T dengan S. Bermaksud T dengan S, T dengan S, saya gunakan tangent. Tangent berapa? Tangent 65 darjah sama dengan AM. Tentang saya diwakili dengan AM. Ini yang nak dicari. Bagi dengan sebelah saya ialah 6. So, selesaikan AM berapa. Cikgu buat sampai setakat ni saja. Okey, yang lain buat sendiri. Okey. Begitu juga dengan cara nak cari CM. CM pun sama juga. CM sekarang buat pula dekat sini. Gariskan. Ini 90 darjah. Saya ada apa? Sama saja konsepnya. Okey, CM. OD. O ke D. O ke D. Jadi kita kena cari O ke M. OD ini datang daripada O ke M. Tambah M ke D. Ini boleh dicari. Ini semua boleh dicari. Okey. Cuba buat sendiri. Nombor 3. Cuba buat sendiri. Cikgu dah bagi dah banyak clue-nya. Okey, jadi selamat belajar dan jaga kesihatan.